rakan-rakan sekalian. Nama saya Pratika Naidu dan nombor matrik saya adalah BG191100148. Saya sebagai wakil kumpulan ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya yang lain. Salam sejahtera kepada Dr. Muhammad Nur Hidayat Hasbullah. Nama saya Syashwina, nombor matrik saya BG191104112. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Encik Muhammad Nur Hidayat Hasbullah. Saya Siwa Rubini, anak perempuan Rabi dan nombor matrik saya adalah BG191103116. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Safizan binti Lambak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Arika Nabila binti Adam, BG191100254. Salam sejahtera, nama saya Valerie Claire binti Jonis, BG191102222. Salam sejahtera, saya Lisa Lorena Chin, BG191100140. Salam sejahtera, hari ini saya akan membentangkan tentang kepelbagaian etnik suku kaum India. Etnik suku kaum di Malaysia dibahagikan mengikut pengkhususan pekerjaan. Sebuah kelompok yang berbangsa Dravida dari Asia Selatan adalah orang Tamil. Etnik ini berkomunikasi menggunakan bahasa Tamil. Kebanyakan orang Tamil India bekerja sebagai buruh ladang di ladang getah dan sebahagian kecil daripada mereka juga bekerja di jabatan-jabatan perkhidmatan awam ketika zaman kolonial British. Penduduk yang berasal daripada Kerala atau Pantai Malabar merupakan orang Malayali yang juga dikenali sebagai orang Malabari. Kelompok linguistik Dravida merupakan orang Telugu dan Telugu Prajalu. Di negara India, majoriti orang Telugu bertempat di Andhra Pradesh dan Telangana. Punjabi, Sikh, Bengali, Gujarati, Sindhi, Parsis dan Marwasis adalah merupakan orang India Utara. Seterusnya, kaum Ceylon hampir sama dengan kaum India dari segi warna kulit dan segi pararupa. Pada masa zaman penjajahan British, kaum Ceylon yang berasal dari Sri Lanka membawa mereka untuk bekerja sebagai penoreh getah di ladang-ladang dan bekerja di ladang-ladang teh Cameron Highland, Malaysia sebelum Perang Dunia Kedua. Sekian, terima kasih. Sejarah kepelbagaian etnik dalam masyarakat India di Malaysia. Tanah Melayu yang dikenali sebagai Melayang atau Malaysia merupakan sebuah negara yang masyarakat terdiri daripada lebih 200 kumpulan etnik. Melayu, Cina, India, Kadazan Dusun, Iban dan lain-lain merupakan etnik yang terdapat di Malaysia. Dengan penduduk yang pelbagai budaya ini, perpaduan etnik atau sebaliknya sentiasa menjadi agenda dalam pengurusan masyarakat dan pemerintahan negara ini. Etnik India merupakan masyarakat yang paling kurang berbanding dengan etnik Melayu dan etnik Cina di Malaysia. Masyarakat Hindu Malaysia merujuk kepada penduduk Malaysia yang berketurunan Tamil yang berasal dari India dan Sri Lanka. Seramai 70% penduduk berketurunan India telah merangkumi Malaysia. Semasa zaman penjajahan British, berlaku penghijrahan besar iaitu masyarakat Tamil merentasi 1 milenium. Sehubungan dengan ini, dari India Selatan lahirnya etnik Tamil dan rumpunan kaum Dravida. Etnik ini berperanan penting dalam sejarah Asia Tenggara sama ada di tanah besarnya atau di kepulauan sebelah selatan, iaitu dalam wilayah negara moden Indonesia. Waktu kebimbangan kerajaan Chola di India Selatan, sejak abad ke-11, masyarakat Tamil merupakan kalangan rakyat perdagangan maritim yang terkenal di Asia. Walau sebahagian besar pendatang-pendatang di Asia Tenggara telah diserap bersama kumpulan etnik majoriti Melayu, tetapi setengah golongan masyarakat seperti umat Islam Tamil dan Cetis Melaka adalah sia-sia sejarah penghijrahan ini lebih awal. Tambahan lagi, masyarakat Hindu pertama tiba di Semenanjung Tanah Melayu pada abad ke-15 dan berjaya sebagai tekstil dan rempah peniaga. Daripada jumlah ini, masyarakat India terawal hanya sebilangan kecil terselamat. Mereka telah menerima pakai adat Melayu selama ini, termasuk bahasa, makanan dan pakaian Melayu. Selepas itu, mereka juga diambil untuk bekerja dalam industri getah dan kelapa sawit. Selanjutnya, pada abad ke-19 dan ke-20, ketara kedatangan buruh India ke Tanah Melayu. Penghijrahan masyarakat India ke Tanah Melayu berlaku secara besar-besaran mulai tahun 1840-an. Kebanyakan buruh India datang dari selatan India. Mereka mula bekerja sebagai peladang di ladang-ladang tebu dan kopi di seberang Perak, Perak, Selangor dan Negeri Sembilan menjadi tumpuan masyarakat India bagi penanaman getah. Catatan menunjukkan sejak tahun 1900 hingga 1910, iaitu seramai 48,000 buruh India telah berhijrah ke Tanah Melayu. Akhir kata, kumpulan etnik India terdiri daripada Tamil, Telugu dan Malayali. 90% daripada golongan penghijrahan terdiri daripada orang Tamil yang berasal Chennai, sementara selebihnya iaitu Telugu dan Malayalam. Kumpulan etnik penduduk India yang terbesar ialah orang Tamil yang terbentuk 80% daripada keseluruhan penduduk India di Tanah Melayu, sementara orang Malayali meliputi 7%.
Orang Telugu pula berjumlah 400. Selain kelompok etnik di atas, orang Punjabi turut datang dan pada peringkat awalnya, mereka bertugas dalam perkhidmatan polis dan kereta api serta menjadi pegawai keselamatan. Seperti yang kita diketahui, setiap etnik dalam masyarakat India di negara Malaysia mempunyai makanan tradisional dan pakaian tradisional masing-masing. Makanan tradisional boleh didefinisikan sebagai makanan yang mengikut cita rasa dan diterima oleh masyarakat. Hidangan bagi masyarakat Tamil terdiri daripada makanan pedas dan juga makanan tidak pedas. Salah satu makanan tradisional bagi etnik tersebut adalah thosai dengan chutney ataupun kari dal yang biasanya dihidangkan di atas daun pisang. Terdapat pelbagai jenis thosai iaitu thosai cili, thosai telur, thosai bawang dan juga thosai rawang. Thosai ini kaya dengan karbohidrat dan juga protein. Selanjutnya adalah idli yang diperbuat daripada kuih beras kukus yang berbentuk seperti kek yang kecil. Selanjutnya, makanan tradisional bagi etnik tersebut juga boleh dikatakan nasi yang dihidangkan di atas daun pisang bersama pelbagai jenis sayuran, kari, jeruk dan juga papadam. Seterusnya adalah hidangan bagi etnik Telugu. Makanan tradisional bagi etnik ini boleh dikatakan sebagai makanan yang paling berempah di seluruh negara India. Hal ini demikian, penggunaan asam jawa dan juga cili menyebabkan hidangan tersebut pedas. Makanan tradisional bagi etnik tersebut adalah pesaratu iaitu dosa kacang hijau yang biasanya dihidangkan dengan kuah yang diperbuat daripada halia. Selain itu, pulihara iaitu nasi asam jawa juga merupakan salah satu makanan tradisional bagi etnik tersebut. Selain itu, bagi etnik Malayalam pula adalah appam. Hidangan ini diperbuat daripada serba beras dan boleh dimakan sebagai sarapan. Patri yang diperbuat daripada tepung beras dan awial yang merupakan hidangan vegetarian yang biasanya dimasak dalam tempurung kelapa tanah juga merupakan hidangan tradisional bagi etnik tersebut. Selanjutnya, makanan tradisional bagi etnik Ceylon adalah putu mayam yang asalnya daripada Sri Lanka dan kini mendapat sambutan yang baik di negara Malaysia. Proses bagi menghasilkan putu mayam adalah mudah. Selain itu, bagi etnik Punjabi, makanan tradisional bagi mereka adalah chapati, samosa dan juga tandoori. Chapati adalah lepir bulat yang tidak beragi, manakala samosa adalah pastry yang digoreng. Malaysia dari pelbagai latar belakang etnik mempunyai pakaian tradisional mengikut tamadun masing-masing. Begitu juga dengan tamadun India di negara Malaysia. Pakaian tradisional bagi etnik terutamanya golongan wanita dalam tamadun India adalah sari. Gaya pemakaian sari bagi setiap etnik adalah berbeza. Gaya pemakaian sari bagi etnik Tamil adalah kain sari akan dililit pada badan dan bahagian hujungnya bersulam dan diletak di atas bahu kiri. Manakala bagi etnik Malayalam pula adalah mundum neriatum iaitu dua keping kain yang berwarna putih. Gaya pemakaian bagi etnik ini adalah lebih kurang sama dengan etnik Tamil. Selain itu, cara pemakaian sari bagi etnik Telugu adalah lebih kurang sama dengan etnik Tamil. Kain sari akan dililit pada badan tetapi bahagian hujungnya akan bersulam di atas bahu kanan. Bagi etnik Ceylon pula, terdapat dua tabiran sari iaitu tabiran Navy klasik dan juga tabiran Kadnian ataupun Osaria. Bagi etnik Punjabi pula adalah pemakaian salwar kamis ataupun baju Punjabi yang mempunyai selendang di bahu mereka. Justru itu, pakaian tradisional bagi golongan lelaki dalam etnik Tamil adalah dhoti. Dhoti biasanya dipakai semasa perkahwinan dan upacara keagamaan. Terdapat 3 jenis warna iaitu kuning, merah dan juga putih. Selanjutnya, bagi lelaki yang etnik lain seperti Telugu, Malayalam, Punjab dan Ceylon adalah sama iaitu kurta. Kurta merupakan baju yang panjang sehingga ke lutut. Pakaian tradisional merupakan sebahagian daripada budaya tamadun India yang melambangkan tamadun mereka itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, Malaysia merupakan negara yang unik kerana memiliki kepelbagaian bangsa, agama, adat dan budaya, seperti kepelbagaian bahasa dan juga sistem tulisan. Masyarakat India di Malaysia terdiri daripada etnik India, Punjabi, Telugu, Malayam dan juga Ceylon. Kesemua etnik masyarakat India memiliki bahasa dan tulisan yang berbeza untuk berkomunikasi sesama mereka.
Sistem bahasa dan tulisan merupakan aspek yang penting dalam pembentukan sesuatu etnik. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, bahasa ialah sistem lambang bunyi suara yang digunakan sebagai alat perhubungan dalam suatu kelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan fikiran, manakala sistem tulisan pula ialah hasil daripada menulis atau sesuatu yang ditulis. Bahasa Tamil merupakan bahasa yang ditutur oleh suku kaum Tamil di Malaysia dan di Sri Lanka. Bahasa Tamil mempunyai keunikan dan keistimewaan tersendiri, di mana ia adalah bahasa klasik yang paling utama dalam bahasa Dravidian dan berkembang sehingga ke hari ini. Sistem tulisan bahasa Tamil bergelar Vetulutu, iaitu sejenis abugida yang tergolong dalam keluarga Brahmi. Skrip Tamil terdiri daripada 12 huruf vokal, 18 konsonan dan 1 aksara khas, iaitu Aitam. Bunyi-bunyi vokal dan konsonan saling bergabung untuk membentuk 216 gugusan akan menjadikannya sejumlah 247 aksara. Selain itu, sebagian daripada etnik Malayam di Malaysia menggunakan bahasa Malayam untuk berkomunikasi antara satu sama lain dalam etnik tersebut. Bahasa Malayam merupakan salah satu bahasa Dravidian yang mempunyai tulisan tersendiri. Namun demikian, ia berkait rapat dengan bahasa Tamil. Sistem tulisan Malayam adalah terdiri daripada 56 huruf, termasuklah 20 vokal panjang dan pendek serta gaya tulisan. Seterusnya, penggunaan bahasa Telugu dalam etnik Telugu di Malaysia yang juga merupakan salah satu bahasa Dravidian. Bagi etnik Punjabi dan juga Ceylon, mereka menggunakan bahasa masing-masing, yaitu bahasa Punjabi dan juga bahasa Sinhala. Menurut Azharuddin Muhammad Dali 2016, isu masyarakat Tamil di Malaysia lebih dominan orang bukan Tamil seperti Telugu, Malayali, Punjabi, Sikh, Bengali maupun Tamil Sri Lanka dilihat agak terpinggir. Justru kebanyakan masyarakat India Malaysia menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa untuk berkomunikasi dengan etnik masyarakat India yang lain. Saya akan bercakap mengenai upacara perkawinan etnik India di Malaysia. Di sini saya akan menyertakan beberapa contoh untuk perkawinan etnik India. Contoh yang pertama adalah upacara perkawinan Punjabi, di mana ia dimulakan dengan kedua-dua pengantin akan saling bertukar kalungan bunga. Seterusnya, kedua-dua pengantin akan duduk mengelilingi api suci. Kemudian, pengantin lelaki akan diberikan madhupek. Pengantin lelaki akan mengambil madhupek tersebut dan menaburnya ke semua arah sebelum meminumnya dengan perlahan-lahan. Seterusnya, pasangan itu akan mengelilingi api suci sebanyak 4 kali dan akan dinyatakan berkawin oleh imam. Akhirnya, pengantin lelaki akan mengurapi dahi dan juga belahan rambut pengantin perempuan dengan vermilion. Yang kedua adalah upacara perkawinan Telugu. Pada hari perkawinan, upacara perkawinan akan dilakukan oleh pendada. Pendada akan membacakan doa agar kedua-dua pengantin hidup bahagia selama-lamanya. Pengantin lelaki akan memakaikan pengantin perempuan tali yang telah disediakan. Kemudian, kedua-dua pengantin akan menghormati ibu bapa mereka dengan saling bertukar dulang yang berisi buah-buahan dan menyapu beras. Kemudian, kedua-dua pengantin akan menghormati ibu bapa mereka dengan saling bertukar dulang yang berisi buah-buahan dan menyapu debu suci pada dahi pengantin. Contoh yang seterusnya adalah upacara perkawinan Malayalam. Perkawinan Malayalam akan dijalankan sekitar api suci atau veli. Kedua-dua pengantin akan mengelilingi veli sebanyak 3 kali. Setelah itu, pengantin lelaki akan mengikatkan tali pada leher pengantin perempuan. Seterusnya, upacara perkawinan Ceylon yang akan dimulakan dengan imam berdoa kepada Tuhan untuk meminta perlindungan dan berkat serta menghapuskan segala rintangan. Seterusnya, imam akan mengambil toli dan memberkati tali tersebut lalu akan menyerahkan kepada pengantin lelaki untuk dipakaikan pada leher pengantin perempuan. Pasangan itu akan kemudian dia saling bertukar kalungan bunga dan akan mengelilingi api suci. Seterusnya adalah upacara perkawinan Tamil. Pada hari perkawinan, pengantin perempuan akan disiram dengan air suci. Kala pengantin lelaki akan memulakan ritual yang disebut Kashiyatra. Dan kedua-dua pengantin akan saling bertukar kalungan bunga. Pengantin perempuan akan memberikannya sari yang berwarna putih yang harus dipakainya setelah pengantin lelaki menerapkan vermilion di atas perpisahannya. Sebaik sahaja pengantin lelaki kembali, pasangan itu akan mengambil 7 peras mereka di sekitar Havan Kun. Dengan ini, salah mereka sebagai suami istri. Sekian, terima kasih. Saya Arika Nabila binti Adam akan membentangkan mengenai agama dan kepercayaan bagi suku kaum India iaitu Tamil, Malayalam, Telugu, Punjabi dan Ceylon di Malaysia. Sistem agama dan kepercayaan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia kerana ia mencorakkan kehidupan seseorang khususnya dari segi pemikiran maupun tingkah laku mereka. Agama pertama yang akan saya jelaskan adalah agama Hindu. Agama Hindu merupakan agama yang dianuti oleh majoriti etnik Tamil, Malayalam dan Telugu di Malaysia. Agama Hindu merupakan salah satu cara hidup yang dipanggil sebagai Sanatana Dharma yang bermaksud prinsip-prinsip ataupun peraturan-peraturan kerohanian yang kekal abadi. Di dalam agama Hindu,
Mereka menyembah unsur-unsur seperti matahari, api dan pokok-pokok kerana mereka percaya bahawa unsur-unsur ini mempunyai kuasa yang mampu memberi kebaikan maupun keburukan kepada mereka. Oleh itu, mereka melakukan upacara penyembahan dan pengorbanan untuk menggembirakan mereka. Dewa-dewi yang mereka sembah ini dibahagikan kepada 3, iaitu dewa-dewi angkasa, dewa-dewi udara dan dewa-dewi bumi. Agama yang kedua adalah agama Buddha. Agama Buddha merupakan agama yang dianuti oleh majoriti etnik Ceylon di Malaysia. Agama Buddha ini merangkumi ajaran-ajaran psikologi dan etika di dalam kehidupan. Terdapat satu konsep di dalam agama Buddha di mana mereka dilarang untuk membunuh binatang maupun untuk mengisi perut. Konsep ini dipanggil sebagai konsep dimsa. Di dalam agama Buddha juga, mereka menganggap bahawa keinginan manusia sebagai sesuatu yang jahat dan hanyalah bersifat sementara. Mereka juga tidak memberikan tumpuan kepada konsep kasta di dalam masyarakat. Yang ketiga adalah agama Sikh. Agama Sikh merupakan agama yang dianuti oleh majoriti masyarakat ataupun majoriti etnik Punjabi di Malaysia. Di dalam agama Sikh terdapat 2 agama yang mereka yang mempunyai ciri-ciri seperti agama Islam dan agama Hindu. Salah satu contoh ciri-ciri agama Hindu adalah konsep karma, manakala salah satu ciri-ciri Islam adalah menolak penyembahan berhala. Di dalam agama Sikh juga mereka percaya bahawa hanya Tuhan yang berkuasa dan mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Terima kasih. Berahli pula kepada kesimpulan, di sini saya akan membentangkan cadangan untuk mengekalkan tradisi kaum India di Malaysia. Isi pertama ialah berpegang teguh pada agama India. Masyarakat akan sentiasa berpegang teguh pada kepercayaan mereka, seterusnya dapat mencerminkan identiti mereka kepada masyarakat yang ada di Malaysia. Agama juga merupakan salah satu elemen yang menolak dan menggerakkan sesebuah tamadun dalam kehidupan masyarakat. Isi yang kedua ialah sentiasa merayakan perayaan kaum India, mampu mengekalkan tradisi kaum India yang ada di Malaysia. Seterusnya, mampu mempamerkan keunikan yang ada pada kaum India. Generasi muda juga akan mampu memahami sebab sesuatu perayaan diadakan dan seterusnya akan dapat diwarisi secara turun-temurun. Isi yang ketiga ialah keterlibatan pihak kerajaan dan swasta, iaitu menjadikan sekolah-sekolah maupun institusi tinggi yang ada di Malaysia sebagai platform bagi mengekalkan tradisi kaum India yang ada di Malaysia. Dengan mewujudkan program seperti Minggu Kebudayaan India dan Malam Kebudayaan India bagi mendedahkan pelajar terhadap tradisi kaum India. Seterusnya, ini juga mampu memupuk perpaduan dan mengeratkan hubungan antara kaum. Isi yang keempat ialah mewujudkan subjek bahasa Tamil di semua sekolah kebangsaan, iaitu ramai masyarakat dari kaum lain boleh bertutur dan berkomunikasi dalam bahasa Tamil dengan masyarakat India. Ini juga mampu mewujudkan suasana harmoni antara pelajar. Juga penting bagi setiap kita menanamkan sikap hormat menghormati dalam diri sendiri agar dapat membantu dalam mengekalkan tradisi kaum India. Isi yang seterusnya ialah media massa sebagai saluran maklumat. Menyiarkan rancangan berkaitan dengan sejarah ataupun adat kaum India mampu mengekalkan tradisi kaum India yang ada di Malaysia. Sebagai contohnya, pengumpulan data dan penggambaran film akan dilakukan boleh membuatkan orang yang bertugas dalam menjayakan sesuatu tayangan akan dapat memahami tradisi kaum India dengan baik. Malahan, penonton juga akan sentiasa mengingati tradisi kaum India. Media massa banyak manfaatnya pada masa kini kerana sesuatu maklumat boleh disampaikan dengan sangat cepat. Isi yang terakhir ialah ibu bapa menjadi sebagai suri teladan, iaitu mengajar, mengamalkan adat dan bertutur dengan anak-anak dengan dialek mereka agar anak mereka mampu mempelajari tentang bangsa mereka dan fasih dalam dialek mereka sendiri. Peranan mereka penting kerana sekiranya semua ibu bapa mengambil remeh perkara ini, besar kemungkinan generasi akan datang tidak akan memahami tentang bangsa mereka sendiri. Sebagai kesimpulannya, tradisi kaum India haruslah dikekalkan bagi mengelakkan tradisi kaum India pupus di telan zaman.
kerana tradisi ini merupakan warisan daripada nenek moyang mereka yang harus dijaga sebaik-baiknya agar dapat diwarisi oleh generasi akan datang. Semua pihak haruslah memainkan peranan penting dalam menjaga dan mewarisi warisan ini sebagai satu identiti kaum, negara dan maruah bangsa. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian pembentangan dari kami. Terima kasih.